Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada Puan Nuraini binti Abdul Latif, pensyarah kursus BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, rakan-rakan seperjuangan dan hadirin dan hadirat sekalian. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, salam sejahtera, pembuka bicara. Hadirin yang dikasihi sekalian, nama diberi Yasidaran anak lelaki Wijayendran, wakil kelas Bahasa Melayu B PPISMP 2023. Juga sastrawan tercinta anda, berdirinya di sini bukanlah untuk berucap, malah mengkritik. Tahan haus, tahanlah lapar, bertemu sulit, hendaklah tentang. Senjakalah karya Baharudin Kaha, kritikan saranan perlu dibentang. Tirai perbincangan telah dibuka, maka marilah sama-sama kita mendengar idea-idea yang akan disampaikan oleh saya berkaitan novel Senjakala karya Baharudin Kaha. Kesusasteraan ataupun persuratan merujuk pada hasil seni yang disampaikan melalui bahasa. Pengertian yang lebih luas, kesusasteraan boleh dimaksudkan sebagai segala pengucapan yang indah-indah, sama ada ia tertulis ataupun penyebaran secara lisan. Secara lahirianya, kesusasteraan itu wujud dalam kalangan masyarakat manusia melalui bentuk tulisan dan juga wujud dalam bentuk lisan. Dalam kehidupan seharian, kedua-dua bentuk kesusasteraan sememangnya tidak terpisah daripada masyarakat. Kesusasteraan merupakan sebahagian daripada budaya manusia. Kesusasteraan itu adalah ekspresi diri manusia dan juga manifestasi estetik manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri. Malahan, kesusasteraan juga mempunyai unsur tersurat dan tersirat untuk mengucapkan ataupun mengungkapkan makna-makna simbolik di sebalik kata-katanya. Secara umumnya, pengkategorian kesusasteraan Melayu merujuk kepada kesusasteraan Melayu pada tradisional dan moden. Walau kedua dan kategori mempunyai genre prosa dan puisi serta menggambarkan cara hidup dan budaya Melayu, tetapi ciri-ciri kedua-duanya tetap berbeza. Kesusasteraan Melayu tradisional merupakan karya-karya yang telah diwarisi secara turun-temurun disebarluaskan melalui lisan. Manakala kesusasteraan Melayu moden pula disebarkan melalui lisan dan tulisan. Perbezaan yang lain ialah kesusasteraan tradisional miliki eksklusif masyarakat yang bersifat kolektif, iaitu milik bersama, berlainan dengan kesusasteraan moden yang dimiliki oleh pengarangnya. Kesusasteraan remaja didefinisikan sebagai sebuah karya mampu memenuhi keinginan remaja yang tidak tercapai. Hal ini bersesuaian dengan pandangan Othman Putih 1989. Sastra remaja adalah sebuah karya sastra yang berfungsi sebagai alat mengisi sebahagian daripada tuntutan keperluan remaja, terutamanya dari segi pengisian minda, pembentukan sasya, kerohanian dan pemantapan psikologi. Menurut beliau lagi, karya itu mesti mempunyai maklumat terbaru, berilmu, unsur intelektual dan mampu menyerlahkan kecerdasan remaja. Dari segi konsep sastra, remaja adalah bahan bacaan kreatif yang relevan dengan pertumbuhan dan perkembangan psikologi remaja terkini. Kritikan saranan adalah kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan saranan juga bersifat memberi alternatif untuk memperbaiki kekurangan. Kritikan ini mengalirkan nilai yang positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan pengkritik sendiri. Baiklah, gambar berikut menunjukkan novel Senjakala karya Baharudin Kaha. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendalami isi-isi kritikan saranan yang diperolehi oleh saya daripada buku novel Senjakala karya Baharudin Kaha. Senjakala adalah kisah kegigihan Kinto, seorang pemburu tua yang turun berburu selama lebih daripada 100 hari. Kinto ingin mendapatkan daging rusa untuk anak perawannya yang sakit.
Di dalam novel ini dilukiskan kecekalan hati seorang manusia yang tidak mahu menerima kekalahan tentang harga diri dan kasih sayang. Ia juga mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, alam dan sesama manusia. Di atas segala-galanya tersimpan falsafah tentang proses pencarian diri, tentang kewujudan kita yang perlu menerima kekalahan, bersandarkan kesedaran pada keagungan Tuhan. Cinta yang patah dengan segala macam komplikasinya, rendah diri seorang lelaki dengan rindu dan cintanya yang tak sampai juga terungkap dalam novel ini. Baiklah, tema yang terdapat dalam novel Senjakala adalah tema percintaan, tema persahabatan, tema kekeluargaan, tema keagamaan dan yang terakhir, tema kemasyarakatan. Baiklah, tiba masa untuk kita meneruskan perbincangan ini ke lebih dalam tentang kritikan saranan novel Senjakala. Baiklah, kritikan saranan pertama yang saya dapat adalah dalam novel ini berbisik persorangan secara dalaman dan luaran adalah berlebihan. Dalam novel Senjakala ini, interaksi sehala lebih banyak diaplikasikan berbanding interaksi dua hala. Hal ini berlaku kerana hampir semua waktu seiring bermonolog dengan diri mereka sendiri. Contohnya, Damit tidaklah sekacak aman, Nur terus berfikir-fikir, monolog dalaman. Dan biarlah kalau sudah itu kehendakmu, ya Tuhan, bisiknya monolog luaran. Engkau tahu mak, bisiknya lagi, abang sangat kacau sekarang. Banyak yang abang nak cakap pada engkau. Anak kita Nur sudah besar. Dan seperti yang selalu abang bisikkan padamu dari jauh, dia cantik macam engkau, tetapi dia juga akan mengikut jejakmu, akan pergi meninggalkan abang. Rujuk kepada novel Senjakala ini, terdapat juga banyak bisikan persorangan secara dalaman maupun luaran oleh watak-watak tertentu. Hal ini akan menyebabkan pembaca akan merasa bosan dengan pengulangan perkara yang sama banyak kali. Saranan saya ialah untuk mengurangkan bisikan dan lebihkan komunikasi dua ala, sama ada dalam bentuk menceritakan perasaan kepada sesiapa ataupun luahan. Jadikan berbisik persorangan tersebut di tempat yang tertentu sahaja. Seterusnya adalah pengulangan situasi yang sama dan olahan yang kurang bijak. Dalam novel Senjakala ini juga terdapat pengolahan situasi yang sama. Contohnya apabila Kinto ke hutan untuk memburu rusa mentunaikan permintaan anaknya. Situasi ini telah diulang beberapa kali, misalnya mengulangi perkara yang sama sampai mendapat rusa. Sepanjang bab 15, penulis menceritakan aksi sama yang dilakukan oleh Kinto. Kinto hanya mengulang perbuatannya menjejak tapak rusa, berehat di bawah pohon, mengisi perut yang kosong dengan bekal dan buah yang dicari, dan tidur setelah beberapa hari memburu dan bermalam di hutan. Kinto juga seringkali mengingatkan Dasima dan Nur setiap kali beliau menjejakkan kaki semasa memburu dan mengikut jejak rusa, serta mengingati Dasima setiap kali Kinto memegang kain batik yang ingin dihadiahkan kepada Dasima hampir 20 tahun lepas. Saranan saya untuk membawa idea yang baharu untuk mengelakkan pengulangan situasi. Hal ini dikatakan kerana walaupun jalan cerita agak baik, perkara pengulangan situasi yang sama pada beberapa bahagian yang berbeza akan membuat pembaca berasa tidak seronok untuk meneruskan bacaannya. Tambahan pula, penulis juga boleh memikirkan situasi baharu yang boleh dikaitkan dengan situasi yang asal. Contohnya, Kinto yang mengulangi aktiviti yang sama boleh ditukar kepada aktiviti yang lain ataupun situasi yang berbeza untuk membentuk perasaan terharu kepada pembaca. Seterusnya, kekurangan peranan watak sampingan. Dalam novel Senjakala ini juga terdapat beberapa watak sampingan, tetapi ceritanya
hanya memfokuskan kepada watak utama iaitu Kinto dan anaknya, dan ia membuatkan jalan ceritanya agak rumit. Penggunaan watak sampingan adalah untuk memeriahkan lagi suasana dalam cerita, tetapi watak sampingan dalam novel tersebut tidak beberapa menonjol. Sebagai bukti, untuk watak Damit yang berbadan tegak hanya ditugaskan untuk bercucuk tanam di kawasan perumahan mereka serta menjaga Nur dan Safia setiap kali Kinto keluar memburu atau ke pekan. Lain daripada itu, plot cerita yang menerangkan usaha Nur yang pernah berhasrat untuk menjadi seorang penulis tidak diceritakan sebaik mungkin oleh penulis. Saran saya bagi kritikan tadi tersebut adalah penulis perlu menambahkan peranan watak sampingan dalam cerita ini. Tambahan pula, terdapat juga beberapa situasi yang mana peranan watak sampingan boleh dimajukan lagi. Misalnya, penulis disarankan untuk menambahkan jalan cerita perjuangan Nur untuk menjadi penulis secara terperinci untuk menyokong usaha Nur untuk menerbitkan buku tentang kehidupannya. Selain itu, mengetahui bahawa Kinto sudah tua, penulis patutnya menggunakan Damit sebaiknya dengan menugaskan Kinto untuk mengajar Damit cara untuk memburu atau mengajak Damit memburu bersamanya. Dengan berbuat demikian, Damit boleh membantu Kinto untuk memburu rusa untuk melunaskan hajat terakhir Nur. Hal ini juga dapat meningkatkan kegunaan watak sampingan dalam cerita ini. Seterusnya adalah penggunaan bahasa yang tinggi dan kompleks. Dalam novel Senjakala ini juga terdapat penggunaan bahasa dan kosakata adalah sangat tinggi. Kosakata dan bahasa yang tinggi tidak boleh difahami oleh setiap pembaca. Hal ini akan membuatkan pembaca yang tidak berapa faham bahasa atau kosakata yang tinggi akan berasa keliru dan tidak faham plot cerita tersebut. Akan tetapi, penggunaan kosakata atau bahasa yang tinggi adalah bagus untuk menjadikan ceritanya nampak lebih menarik. Walau bagaimanapun, ia juga akan membuatkan setengah pembaca merasa bosan akan ceritanya. Kritikan saranan saya adalah untuk meletakkan atau menambahkan glosari kata sebagai rujukan di bukunya. Hal ini dapat membantu kepada pembaca untuk rujuk perkataan yang tidak difahami. Seterusnya, penulis juga boleh mengurangkan penggunaan kosakata yang tinggi dan kompleks dalam ceritanya dan menggunakannya di tempat yang tertentu sahaja. Hal ini akan membantu pembaca juga untuk mempelajari kosakata baharu dan juga pembaca akan mendapat memahami plot cerita keseluruhannya. Seterusnya adalah kekurangan pengolahan idea dalam cerita. Dalam cerita tersebut, penulisan novel ini mengamalkan pengulangan isi atau idea yang berulang. Novel ini juga terdapat beberapa penulisan yang tergantung keadaan seorang watak. Ini menunjukkan pengolahan idea daripada penulis sangat kurang. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa contoh yang ada pada novel tersebut. Pada bab 8, penulis menerangkan bagaimana Nur mempelajari bahawa Safia merupakan adik kepada ayahnya. Kinto kemudian membiasakan dirinya untuk memanggil Safia sebagai Maksu. Pada bab yang sama juga, Kinto menceritakan bagaimana beliau mengarahkan adiknya Safia untuk membahasakan dirinya sebagai Maksu semasa berinteraksi bersama Nur. Baiklah, kritikan saya pada bahagian ini adalah penulis perlu mengembangkan ideanya lagi dan menambahkan dalam ceritanya.
Pengakhiran cerita novel ini dianggap sebagai tergantung. Pembaca tidak dapat mengetahui bagaimana keadaan detik terakhir Nur sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, serta kehidupan Kinto setelah kehilangan anak perawannya. Pembaca juga menimbulkan persoalan terhadap penulisan Nur. Adakah ia diterbitkan atau hanya disimpan dalam failnya? Adakah Kinto mengetahui tentang penulisan tersebut? Untuk mengelakkan pembaca mempunyai persoalan yang banyak, penulis boleh membawa ceritanya ke arah yang lebih baik, menarik dan memasukkan idea yang luar kotak ataupun yang kreatif, serta tidak mengakhirkannya cerita dalam keadaan yang sedih, iaitu pemergian Nur. Selain itu adalah aktiviti yang kurang sesuai atau tidak senonoh. Dalam cerita tersebut, penulisan novel ini dalam karya sastra remaja. Penulis seharusnya menerapkan mesej atau aksi yang baik serta beretika dan boleh dijadikan sebagai panduan kepada pembaca. Namun, novel Senjakala ini telah meletakkan dua aksi yang tidak senonoh bagi lingkungan umur remaja untuk ditiru. Yang pertama adalah adegan ciuman pertama Aman dan Nur di air jeram terletak di kawasan perkelahan. Dan dia masih ingat lagi, disitulah pertama kali Aman mengucuk bibirnya. Adegan Damit mengintai Nur mandi di tandas. Ada terlihat sepasang mata sedang mengintainya dari celah-celah lubang tersebut. Kritikan saranan saya pada isi tersebut adalah kedua-dua aksi tersebut merupakan aksi yang lebih keji, lebih-lebih lagi di tengah dalam Islam. Adegan ini amat berbahaya jika para pembaca menganggap ia perkara yang biasa dan mengamalkan dalam kehidupan sebenarnya. Oleh itu, penulis disarankan untuk mengurangkan aksi yang tidak senonoh dengan menukarkan aksi tersebut dengan aksi yang lebih selamat dan beradab. Perkara ini akan membentuk teladan yang baik kepada pembaca. Tambahan pula, aktiviti yang tidak senonoh tersebut boleh juga dielakkan dalam cerita tersebut atau diganti dengan perkara lain. Yang terakhir adalah plot cerita yang kurang kemas. Novel Senjakala ini mempunyai plot cerita yang kurang kemas. Hal ini dikatakan demikian kerana permulaan cerita Senjakala menceritakan kehidupan keluarga Kinto setelah hampir 20 tahun kehilangan isterinya, Dasima. Jika diteliti konteks novel ini, kehidupan Kinto 20 tahun yang lepas semuanya telah diletakkan dalam teknik imbas kembali yang diaplikasikan oleh penulis. Dengan erti kata lain, novel ini memulakan ceritanya dengan binaan plot perumitan, bukannya permulaan. Perkara ini akan menyebabkan para pembaca menjadi keliru serta menimbulkan pelbagai tanda tanya sepanjang proses pembacanya. Kritikan saya bagi bahagian ini adalah penulis disarankan untuk membawa segala cerita lampau yang diletakkan sebagai imbas kembali dalam novel Senjakala ini kepada permulaan cerita. Dengan berbuat demikian, para pembaca novel Senjakala akan memahami jalan cerita novel ini dengan lebih jelas tanpa menimbulkan beribu persoalan sepanjang membacanya. Penulis juga perlu rujuk cara plot cerita yang baik dan menulis ceritanya mengikut kriteria-kriteria yang baik. Baiklah, secara kesimpulannya, sastra remaja haruslah sedapat mungkin memberi keseronokan, harapan dan optimis terhadap hidup. Apatah lagi dalam menghadapi cabaran, di samping memberikan pengalaman dan pengetahuan baharu kepada pembacanya.
Sastra ini seharusnya memberi impak kepada pembaca dalam berfikir dan bertindak secara rasional, berusaha menyelesaikan sesuatu permasalahan secara bijaksana, dan kesemuanya itu akan dapat membentuk peribadi mereka dan sebagai warga negara yang mempunyai rasa kesedaran, keyakinan, tanggungjawab dan sayang tanah air sendiri. Kritikan yang baik juga mampu mengingatkan kualiti penulisan dan menjadi panduan kepada penulis untuk memperbaiki penulisannya serta memberi pengetahuan kepada penulis untuk memenuhi serta memuaskan kehendak para pembaca pada masa hadapan. Oleh itu, para penulis digalakkan untuk mendengar dan menerima segala kritikan untuk memastikan penulisannya diterima oleh masyarakat serta menyampaikan mesej penulisannya dengan lebih baik. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.